Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, untuk subjek pertama ni kita akan masuk mata pelajaran bahasa Arab, iaitu bab 1 Ad-Darsu Awal Aqsamul Kalimah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pendedahan Aqsamul Kalimah. Aqsamul Kalimah bermaksud bahagian perkataan. Aqsam tu bahagian, Al-kalimah tu perkataan. Okey, dalam satu ayat tu ada dalam satu ayat bahasa Arab tu dia ada 3 bahagian perkataan. Okey, baiklah kita tengok yang pertama, al-ismu. Apa yang dimaksudkan dengan al-ismu? Okey, al-ismu dimaksudkan dengan kata nama. Kullu kalimati tadullu ala makna ghairi muqtarin bizaman, yang membawa maksud setiap perkataan yang menunjukkan sesuatu makna tanpa disertai dengan masa. Maksudnya perkataan tu sebagai contoh, kata nama dia tempat ataupun ada sesuatu yang menunjukkan tempat, objek, benda ataupun nama, macam tu. Itu dikategorikan sebagai al-ismu. Baiklah, kita pergi yang kedua, al-fi'lu. Al-fi'lu, apa yang dimaksudkan dengan al-fi'lu? Okey, ia adalah dimaksudkan dengan kata kerja. Okey, kita tengok yang bawah dia. Kullu kalimati tadullu ala makna muqtarin bizaman. Maksudnya setiap perkataan yang menunjukkan sesuatu makna yang disertai dengan masa. Maksudnya dekat sini al-fi'lu ni perkataan yang membawa maksud kepada perbuatan, sama ada perbuatan tu yang dah lepas ataupun yang sedang berlaku. Jadi sama ada perbuatan ataupun arahan ataupun perintah. Jadi perbuatan ni dikategorikan sebagai al-fi'lu, kata kerja. Baiklah, yang ketiga ialah al-harfu. Apa yang dimaksudkan dengan al-harfu? Iaitu kata tugas. Baiklah, kita tengok seterusnya. Kullu kalimati laisa laha makna illa ma'a ghairiha. Yang dimaksudkan dengan setiap perkataan yang tidak mempunyai makna melainkan disertai dengan yang lain. Maksudnya ada harfu ni mestilah ada isim dengan fa'il. Jadi disertai dengan yang lain lah. Disertai dengan isim dengan fa'il. Jadi al-harfu ni sesuatu perkataan yang tidak membawa maksud nama. Dia bukan kata nama, al-isim, ataupun dia tidak membawa maksud kepada al-fi'lu, iaitu kata kerja. Jadi ianya dikategorikan sebagai al-harfu. Okey, sekarang kita tengok contoh al-ismu. Baiklah, Muhammadun. Okey, Muhammadun ni menunjukkan nama seorang lelaki. Jadi dia dikategorikan sebagai isim, iaitu kata nama, nama seorang lelaki. Jadi kita tengok contoh kepada al-fi'lu, fa'il. Okey, azhabu, saya pergi. Okey, pergi itu adalah satu perbuatan. Jadi azhabu dimasukkan dalam kata kerja, iaitu fa'il. Seterusnya al-harfu. Contoh al-harfu ialah ila. Ila ni yang bermaksud ke ataupun fi. Fi tu adalah di ataupun dalam. Jadi dia mesti ada isim dengan fa'il, adanya harfu. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh ayat. Muhammadun zahaba ilal madrasah. Okey, dalam satu ayat ni kita cuba tengok apa aqsam kalimah dia. Okey, dia ada satu Muhammadun, yang kedua zahaba, yang ketiga ila, yang keempat ialah madrasah. Okey, kita pergi kepada pecahan-pecahan dia. Apakah aqsam kalimah untuk ayat ni? Apakah bahagian perkataan untuk ayat Muhammadun zahaba ilal madrasah? Okey, baiklah, yang pertama Muhammadun. Muhammadun yang dibawa maksud Muhammad, nama seorang lelaki. Jadi Muhammad nama. Jadi dia dikategorikan sebagai al-ismun, iaitu kata
nama. Jadi dia aksam kalimah yang pertama iaitu al-ismun, kata nama. Baiklah, kita pergi yang kedua, zahaba. Apakah yang dimaksudkan dengan zahaba? Telah pergi. Jadi pergi itu adalah satu perbuatan. Jadi zahaba dikategorikan dalam fi'lun iaitu kata kerja. Jadi fi'lun ni adalah kata kerja. Jadi zahaba itu telah pergi. Maksudnya pergi itu adalah satu perbuatan. Okey, baiklah, kita tengok yang ketiga ialah ila. Ila yang membawa maksud ke. Jadi aksam kalimah dia adalah harfun iaitu kata tugas. Jadi perkataannya dia tak membawa maksud nama ataupun dia tak membawa maksud kata kerja. Jadi dia adalah harfun. Okay, dan yang terakhir ialah madrasah. Madrasah yang membawa maksud sekolah. Jadi apa dia aksam kalimah dia? Iaitu bahagian perkataan dia ialah al-ismun iaitu sekolah, tempat, kata nama. Jadi dia dikategorikan sebagai al-ismun. Kita sama-sama tengok buku aktiviti pada muka surat 7. Okey, yang pertama ialah uktub aksam kalimah. Baiklah, terdapat 3 aksam kalimah. Okey, dia ialah dekat kotak yang orange tu. Yang pertama ialah ismun iaitu kata nama. Okey, awak boleh tulis al-ismun, lepas tu koma. Lepas tu yang kedua al-fi'lu iaitu kata kerja, koma, dan al-harfu iaitu kata tugas. Jadi al-aqsam kalimah ada 3, isim, fi'il dan huruf. Baiklah, soalan yang kedua, ma huwa ismun. Okey, awak boleh tulis yang bawah dia tu, bawah kata nama. Kullu kalimati tadullu ala makna ghairi muqtarin bizaman. Okey, dan misal tu ialah contoh. Ada Muhammad, madrasah. Itu semua adalah contoh isim. Okey, baiklah, jim, ma huwa fi'l. Apa yang dimaksudkan dengan fi'il? Awak boleh tulis kullu kalimah tadullu ala makna muqtarin bizaman. Lepas tu dia tanya mislu. Mislu iaitu contoh. Zahaba ataupun dakhala. Tak kisahlah kata kerja yang dalam bahasa Arab. Seterusnya yang keempat dal. Ma huwa harfu. Okey, dia tanya apa tu harfu. Harfu maksud dia ialah kullu kalimah laisa laha makna illa ma'a ghairiha. Jadi itu ialah yang awak kena tulis. Sama juga dia kata mislu. Jadi awak boleh masukkan ila ataupun fi. Okey, seterusnya ratib kalimah al-atiyah litaku na jumlah mufidah. Baiklah, dia suruh awak susun kalimah di bawah. Ila maksudnya ke, sa'ah pukul, fi pada, azhabu saya pergi, sabi'ah 7, sabahan pagi, al-madrasah sekolah. Jadi awak kena susun baliklah ayatnya menjadi satu perkataan yang betul. Okey, ayat yang betulnya ialah azhabu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati sabahan. Azhabu saya pergi ilal madrasah ke sekolah fi sa'ah pada jam, pada pukul sabi'ah 7 sabahan pagi. Okey. Okey, yang kedua, saya bagi maksud dia, cuba awak susun sendiri. Okey. Kuratul qadami, bola sepak, al-abu bermain, ma'a asdiqai. Ma'a tu bersama, asdiqai kawan-kawan. Okey, ar-rabi'ati 4, sa'ati pukul, fi pada. Jadi cuba awak tengok ayat di atas. Mana satu siapa yang kena dekat depan dulu, siapa yang kena kat belakang. Okey?